Okey, dalam video ini kita lihat pula soalan karangan berformat yang penting bagi KSSM. KSSM, kamu tahu kan? Kurikulum standard sekolah menengah. Form 1, Form 2, Form 3, kamu belajar KSSM. Jadi kita kena tahu format karangan akan penting. Malah dalam pemeriksaan SPM daripada 5 soalan, 1 masih keluar format karangan. So all format you have to know. Hari ini kita nak beri tumpuan kepada 4 format karangan, iaitu ucapan, ceramah, syarahan dan pidato. Okey, ini soalan saya. Yakshini, baca soalan. Anda diminta memberikan ceramah dalam majlis pelancaran kempen utamakan kesihatan. Tulis teks ceramah anda selengkapnya. Okey, selepas baca soalan, what is the first thing you must do? You must highlight kehendak soalan. Macam di sini, kamu kena highlightkan perkataan pertama ialah ini ceramah, dan nombor 2 tajuk ceramah kita hari ini ialah utamakan kesihatan. Utamakan maknanya sebab ke, kesan ke, langkah. Semua tuliskan cepat. Okey, highlightkan. Itu nombor 1. Jangan lupa apa jua mata pelajaran, apa jua exam. Baca soalan, terus highlight the keywords. That's very important to keep the focus. If not, you boleh keluar tajuk, you boleh buat jawab dengan silap. Orang yang highlight biasanya tidak membuat kesilapan, termasuk dia highlight, dia boleh highlight kerana dia habis baca soalan sampai habis, from the beginning till the end. Jangan tengok kesihatan, hey, my teacher's ramalan came out. No, that's very wrong. You don't even know the question. Read first sampai habis. Okay? Ceramah ada 2 kali. Jangan bagi tulis ucapan, jangan bagi tulis syarahan, pidato, tak boleh. Okey. Perkataan utamakan, saya katakan perkataan utamakan ini merujuk pada langkah. Merujuk pada usaha. What can be done? Ataupun cara. Okey, langkah ataupun usaha. Sekarang mari kita senaraikan dulu isi langkah macam mana kita nak jaga kesihatan. Kalau kita nak jaga kesihatan, nombor 1 is what we consume, what we eat. So nombor 1 langkah apa? Pemakanan yang seimbang. Tulis nombor 1 ialah pemakanan yang seimbang. Pemakanan yang seimbang. Itu isi pertama. Okey, bila-bila topik kesihatan, penjagaan kesihatan, pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan, tak boleh lari lah, mesti kena ditulis. Okay, itu nombor 1. What you eat, most people say you are what you eat. Okay, you are what you eat. Your physical body, your mind is all what you eat. Jadi kena jaga makanan. 1. Nombor 2, bersenam. Tuliskan. Nombor 2 ialah bersenam. Bersenam untuk membakar makanan yang kita makan tu, untuk membakar kalori kita tu, supaya dia tidak berlebihan. Apabila dia berlebihan, dia jadi lemak. Ini akan membawa pelbagai fenomena kesihatan termasuk obesiti yang kini banyak dalam kalangan pelajar sekolah. Okey, Malaysia ni sebuah negara yang kamu boleh tengok banyak orang obes, banyak orang gemuk. Mana ada Malaysia kamu pergi satu tempat tak ada orang yang obes? You sure you can see. Now I can see 1. I can see 2. I can see 3. No lah, you're okay. Okay, you are not obese, you are worse than that. Okay, mari kita teruskan. 1, makan. 2, senaman. 3. Ha? Melawat doktor. Kenapa doktor tu bangunan bersejarah kan? Kita pergi melawat. Kamu pergi berjumpa dengan doktor atau membuat pemeriksaan kesihatan. Okey, membuat pemeriksaan kesihatan. Lebih penting daripada itu ialah saya nak cadangkan, kamu mesti menghindarkan amalan-amalan negatif. Amalan-amalan negatif mesti dihindarkan. Seperti, nak bagi contoh, seperti merokok, menagih dadah, banyak makan makanan yang berlemak, minum arak. Okey? Semua ni adalah amalan negatif yang mesti dielakkan. Elakkan, hindarkan maknanya sama. Maknanya avoid.
Number 1, jaga makanan. Number 2, exercise. Number 3, amalan negatif mesti dielakkan. Sebab semua amalan negatif ni, terutamanya merokok. Merokok is the worst lah. You know why? Sebab merokok ni tidak ada antidote. Tak antidote ni penawar. Penawar untuk sesuatu masalah kesihatan. Contohnya, kamu ada diabetes, maknanya kandungan gula dalam darah kamu tinggi. Do you have a medicine? Can you go and take some pills? You take pills, kandungan darah akan turun. That is antidote. You have blood pressure, tekanan darah tinggi. You go to clinic, they give you medicine, you take medicine, blood pressure will go down. You ada masalah jantung, you go to clinic, they give you ubat, you boleh kurangkan masalah. But if you smoke, what is the antidote? There's no antidote. Dan orang kata dalam setiap batang rokok itu ada 300 bahan kimia, 300 chemicals inside one batang rokok. So imagine if you smoke and there is no antidote to reduce the side effects of smoking, you end up in a lot of serious health problems. So don't pick up smoking. If you're already smoking, give it up. Okay, give it up. Okay, 1 apa? Makan. 2, senaman. 3, fokus kita, amalan negatif. 4, apa? Kamu tahu satu masalah serius dalam kalangan masyarakat sekarang? Malah pelajar darjah 1 sudah guna perkataan ini. Stress, lah. Very stressful. One reason you are stressed because you do things that you don't like. Education you don't like. You won't become successful. Education will make a difference, so you better like it. You better like it and love it. Okay? Bayangkan manusia yang hidup 100 tahun dulu. Dia nak dapat air bersih, dia kena berjalan 2-3 km, bawa air, masak, makan. By 5 o'clock, 6 o'clock, they become very tired. They will sleep. Wake up morning, they go to their work, pertanian dan sebagainya. Zero stress. Hari ini hidup kita senang, kan? Hidup kita senang. Air buka dapat air. Aircon ada, semua kemudahan ada. Jadi fizikal kita sudah tidak digunakan sepenuhnya. Agree or not? So sebab itulah kita banyak masalah. Dan isi keempat saya ialah menguruskan stres. Menguruskan stres ataupun tekanan. Tekanan yang dihadapi kerana pelbagai sebab. Kerana sebab pendidikan bagi pelajar, kerana sebab pekerjaan, perniagaan. Masalah ni lebih rumit ketika sekarang kerana kita dilanda wabak COVID-19. So many people are stressful, losing their jobs, losing their business. Jadi kita kena uruskan stres, kerana stres ini memberikan kesan yang amat negatif terhadap kesihatan. Okay? So you shouldn't be stressful. Find ways to fight stress. Keep it under control. How do you release stress? You listen to music? You? What do you do? Listen to music? What do you do? What do you do to release stress? Play game. Play games. Bersukan satu cara yang paling bagus untuk release stress. Okay, macam badminton. Kau main badminton, main. Mana ada masa untuk fikir benda lain? Sebelum jatuh, you kena pukul. Wah, after the game, you will sweat and the mind is so free. Balik mandi, buka buku tengok. Semua ilmu masuk straight dalam kepala. Okay, so games are very good to release stress. Okay, isi pertama apa? Makanan. 1 paragraf semua fokus apa? Makanan. Isi kedua apa? Senaman. Semua fokus senaman. 3 apa? Amalan negatif. 1 paragraph all about amalan negatif. Last paragraph kita tulis tentang stres. Adakah kita menjawab soalan utamakan kesihatan? Yes or no? Yes. Betul, faham? Jadi ini cara kamu mencari isi, dan topik kesihatan sangat penting untuk PD3 Form 1, 2, 3 sangat penting. 2 perkara sangat penting untuk kesihatan. 1 langkah, 1 lagi kepentingan menjaga kesihatan. Okay? Alright. Sekarang kita buat format bagaimana
bagaimana ucapan ini ataupun ucapan ceramah ini ditulis. Okay, bagaimana ceramah ini ditulis? Okay, saya bagi satu pengenalan. Tulis saya. Saya bagi kata alu-aluan kepada kamu. Saya bagi kata alu-aluan kepada kamu. Saya bagi yang simple lah, yang mudah supaya kamu diingat. Sekurang-kurangnya pada hari peperiksaan tak buang masa. Tak buang masa fikirkan. Ataupun tak pilih soalan yang senang kerana tak tahu format. Banyak belajar hadapi masalah ini. Daripada semua soalan ni senang, paling senang, tapi format dia tak tahu. Ini cukup rugi. Jadi the simplest way to start ialah tuliskan salam sejahtera. Salam sejahtera saya ucapkan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada, ini majlis kan? Ini majlis. Jadi ada tuan pengurusi majlis. Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan pengurusi majlis, pegawai, ini kerana kesihatan, mungkin ada pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerana isu kita kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia ini adalah kementerian yang paling popular pada era COVID ini. COVID-19 dia became very popular sebab isu kesihatan yang dihadapi. Lepas tu kamu boleh teruskan dengan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. You can make it more grand if you want, but this is the basic. Okay, yang Islam, pelajar Muslim boleh tulis Assalamualaikum, up to you. Up to you, nak bentuk macam lain pun boleh. Saya bagi yang basic, yang kamu boleh ingat. Esok exam, hari ni tonton video, sudah boleh buat format ucapan, ceramah, syarahan dan juga pidato. Okay, pidato dengan syarahan ini adalah pertandingan. Maka di sini akan ada hakim, panel hakim yang dihormati. Akan ada hakim untuk syarahan dan pidato. Untuk ceramah dan ucapan tak ada pertandingan, jadi tak perlu hakim. Okay, kamu boleh terus sambung sebagai satu pengenalan, boleh sambung. Okay. Pada pagi, biasanya pagi ya. Pada pagi, happy morning. Pada pagi yang ceria ini, saya ingin menyampaikan, guna kata kerja yang betul, saya ingin menyampaikan sebuah ceramah. Kamu boleh cipta tajuk ni yang bertajuk ataupun di bawah tajuk yang bertajuk utamakan. Inilah tajuk kamu. Bersesuaian dengan kempen itu, utamakan kesihatan. Tajuk utamakan kesihatan. Dah sebut tajuk. Lepas tu kamu boleh berikan panduan kepada pembaca apa yang kamu nak discuss. Kita dah putuskan kita nak discuss langkah. Jadi kamu boleh kata demi menjamin kesihatan diri masyarakat perlulah mengamalkan gaya hidup yang sehat. Full stop. That is all your pengenalan. Okay? Dia bermula dengan kata alu-aluan. Tengok di sini saya mulakan dengan kata alu-aluan. Lepas tu saya introduce tajuk kita, tajuk ceramah kita pada hari ini bersesuaian dengan soalan. Tajuk akan ada dalam soalan. Lepas tu sambung sedikit tentang isu dan berikan gambaran apa yang kamu nak bincang dalam bahagian empat isi yang saya maksudkan tadi.
Can you read the whole thing? Okay, you read. Hey, yak sini akan baca, yang lain semak. Make sure there's no mistake and tak ada perkataan yang tertinggal. Banyak pelajar saya nampak, dia salin depan mata saya pun ada perkataan tertinggal. How to solve this problem? Read again, see what's wrong. Okay? Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Pada pagi yang ceria ini, saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk Utamakan Kesihatan. Demi menjamin kesihatan diri, masyarakat perlulah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okay, that's already a fantastic pengenalan for Form 1, Form 2, Form 3. You go to Form 5, you can beautify it. Okay, you can make it more grand. Itu kamu boleh buat sendiri, saya hanya bagi yang basic. Lepas ini apa kita buat? Lepas pengenalan ni, terus kamu pergi tulis. Kamu kena ada, dalam setiap perenggan ada kata alu-aluan. Okey, semua selang sebaris ya. Di sini selang sebaris. Okey, you sambung macam ni. You sambung macam ni. Hadirin yang dihormati. Tulis terus hadirin yang dihormati, koma. Lepas tu sambung lah. Sambung dengan isi pertama. Apa isi pertama kita? Pemakanan seimbang. Okey. Amalan pemakanan seimbang merupakan langkah utama dalam penjagaan kesihatan. Tengok, saya terus dah bagi point saya dah bagi di sini. So you just have to follow our technique prep. Prep maknanya mula-mula tulis point, lepas tu bagi reasons why you are saying whatever you are saying, selitkan contoh-contoh dan jangan lupa peribahasa yang sesuai. Okay, itu saja. Okay, dalam reason ini biasanya kita menjawab soalan-soalan seperti mengapa, bagaimana, dan kita tulis kesannya. Okay, jangan lupa jawab soalan. Mengapa kamu sebut yang kita kena makan pemakanan seimbang? Mengapa? Why? You must answer why or how to do this. Berdasarkan piramid makanan, kita kena pilih menu harian berdasarkan piramid makanan, makan makanan yang seimbang pada setiap hari. Dan kalau kita buat macam ni, apakah kesannya? Kesannya memanglah positif, kesihatan akan terjamin. Boleh bagi contoh buah-buahan, sayur-sayuran, makanan-makanan yang berkhasiat. Apa juga contoh yang kamu boleh berikan? Makanan yang penuh dengan protein, karbohidrat dan sebagainya. Itu menjadi contoh dan peribahasa. Apa peribahasa yang sesuai untuk kamu boleh tulis kesihatan fizikal menjamin kesihatan mental. Bak kata pepatah Melayu, badan cergas, otak cerdas, minda cerdas. Faham? Jadi inilah karangan kita untuk hari ini. Saya ajar kamu karangan format ucapan, ceramah, syarahan, pidato. Mula-mula saya ajar kamu macam mana nak cari isi yang berkaitan dengan soalan. Lepas tu saya ajar kamu cara menulis pengenalan dan macam mana nak masuk pada perenggan isi yang pertama. Perenggan-perenggan isi yang seterusnya juga akan ada ini. Kamu boleh tulis macam lain lah. Tuan-tuan yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, hadirin yang budiman, anything you can write. Up to you, sampai habis kamu buat. Last line sekian. Selepas penutup, last line sekian, terima kasih. Okey, faham? So jangan lupa makanan, senaman, elakkan perkara negatif, amalan negatif, dan 4, uruskan stres. Okey? So as a student, if you want to reduce stress, the only way is to be over-prepared for exam. Not under-prepared, over-prepared. Soalan tanya macam ni, kamu prepare macam ni. Okay, good luck, thank you.